selamat pagi. Saya ucapkan kepada panel-panel kita pada hari ini. Pertama-tama kita panjatkan syukur kepada Tuhan kerana rahmatnya pada hari ini kita dapat berkumpul dalam acara forum santai, iaitu antara kita ni. Okay. Yang pertama sekali izinkan saya memperkenalkan diri. Saya selaku moderator, nama diberi Gilbert Roni, dan ingin mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta. Jadi sebelum kita terus kepada sesi selanjutnya, saya ingin menyebutlah saudara-saudara untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Amarudin Muhammad yang selaku kepada panel terima pada majlis ini. Seterusnya, dan saya Wilson Tukap Anandio, selaku panel yang keempat pada hari ini. seterusnya. Saya adalah Valentino Nagalan, merupakan panel yang ketiga pada hari ini. Saya Muhammad Rizal Amin, panel yang kedua. Saya Syahid Al-Bishanuri, selaku panel yang kelima. Saya yang pertama. Okay, terima kasih kepada saudara-saudara semua. Okay. Pada kesempatan ini kita akan membahaskan topik-topik yang sangat menarik, iaitu berkaitan dengan kontroversi dalam perkembangan ilmu falsafah ini. Tujuan saudara-saudara dijemput kerana seperti yang sedia maklum, saudara-saudara semua pakar dalam bidang tersebut berdasarkan bidang-bidang masing-masing. Okay. Sebelum kita memulai forum ni, saya harap kita semua sudah bersedia lah. InsyaAllah. Okay, kita mula. Saya mulakan tirai diskusi forum kita ini pada pagi ini dengan mengajukan soalan pertama kepada panel pertama kita. Kita sedia. Berdasarkan forum kita itu kontroversi yang muncul semasa perkembangan ilmu falsafah ini, saya nak mendengarlah pandangan Encik tentang aspek media dalam menemani isu semasa ini dan juga isu masa depan dalam kontroversi yang muncul. Silakan. Terima kasih saudara moderator atas soalan yang diberikan. Jika kita bercakap tentang media, umum mengetahui bahawa media amat signifikan dalam menjadi sebuah wahana untuk menyampaikan sesuatu kepada seseorang. Dalam dunia semakin digital, media menghadapi pelbagai isu semasa dan cabaran masa depan yang menimbulkan kontroversi besar dalam falsafah. Media bukan lagi sekadar penyampaian maklumat, tetapi telah menjadi instrumen yang membentuk realiti sosial, politik dan budaya. Perbincangan mengenai etika media, kebenaran dan kebebasan maklumat semakin penting apabila media terus berevolusi dengan teknologi-teknologi yang baru. Jadi itulah pandangan saudara tentang isu media tadi lah. Okay, jadi setelah mendengar ucapan saudara tadi, saya bersetujulah berkaitan dengan media ni, bahawa kerana seperti kita tahu kan pada masa kini media sangat mempengaruhi kehidupan kita. Jadi segala isu dan kontroversi yang pertama sekali sudah semestinya kita mengetahui melalui media kan. Jadi untuk soalan seterusnya saya ajukan kepada panel kedua, boleh? Boleh. Okay, panel kedua pula, bagaimana pandangan panel kedua tentang kalau yang pertama tadi berkaitan dengan media, jadi kita lihat kepada isu alam sekeliling kita, bagaimana kontroversi yang terjadi dengan krisis alam kita yang menjadi topik yang berkaitan dengan ilmu falsafah pada masa ini. Terima kasih moderator. Dalam dunia sekarang ni, kita jangan tengok teknologi, kita boleh tengok dari segi alam sekitar juga. Krisis alam sekitar ni telah menjadi topik yang penting lah juga dalam falsafah moden ni. Dia boleh mencetuskan kontroversi dan perdebatan sepanjang perkembangannya lah. Terdapat beberapa kontroversi utama lah dalam isu ni. Antara ini ialah etika pembangunan lestari. Lestari ni macam apa yang pembangunan lestari ini adalah tujuan untuk mengimbangi keperluan pembangunan ekonomi dan pemeliharaan alam sekitar. Tetapi walau bagaimanapun terdapat ketegangan antara pendekatan ini dengan falsafah deep ecology yang mengkritik pembangunan
ekonomi sebagai punca masalah alam sekitar. Deep ekologinya juga memberi peningkatan kepada perlindungan alam sekitar tanpa kompromi, manakala pembangunan lestari lebih pragmatik dalam pendekatan terhadap penggunaan sumber lain. Okey, terima kasih saudara. Jadi berdasarkan pandangan saudara tentang isu krisis berkaitan dengan alam sekitar ini tadi, saya juga setuju dengan pernyataan tersebut kerana seperti yang kita tahu, berdasarkan pandangan-pandangan yang pertama tadi, kalau kita lihat dari segi media adalah benda yang adalah sesuatu teknologi kita gunakan sekarang ini. Tapi tidak lupa juga dengan ekosistem kita, di mana kelestarian alam kita adalah berkaitan dengan dalam ilmu falsafah ini. So, kenapa? Sebab seperti mana kita tahu kan, kalau kita lihat di alam sekeliling, dia akan mempengaruhi kehidupan kita. Jadi di sini saya ingin menjelitkan tentang dia adalah berkaitan dengan dalam pendidikan kita tadi kan, berkaitan dengan media, dan itu adalah pengetahuan yang kita peroleh secara dan secara ilmiahnya. Jadi sekiranya dalam aspek politik pula, saya ingin menyebut tentang iaitu berkaitan dengan isu kepimpinan dan kestabilan politik. Hal ini kerana akan mempengaruhi kedua-dua aspeknya. Okey, kalau kita lihat di sini, perubahan kepimpinan politik dan ketidaksamaan ideologi politik ini akan memberi kesan kepada perkembangan ilmu falsafah yang menyebabkan kontroversi, contohnya dalam penggunaan media dan juga krisis kelestarian alam tadi. Okay, penggantian pemimpin ini dia adalah secara amnya seperti yang kita tahu, pergolakan politik dunia sekarang dia sangat memberi impak yang besar kerana kesinambungan ni dia yang telah ditetapkan ini dia akan mempengaruhi sistem pendidikan kita. Seperti mana kita tahu, kalau dasar telah kita bentuk pada awalnya, tetapi perubahan politik tu dia berubah dari segi agenda. Maksudnya kesinambungan tu tak ada. Sebab pemimpin ni dia mempunyai ideologi sendiri dan pemimpin ni dia mempunyai ideologi sendiri. Jadi kedua-dua tu tidak ada kesinambungan. Yang ni apabila ni berhenti, yang ni akan maka perkara tu akan berhenti satu dan ni akan berlanjut dengan perkara yang baru. Jadi seterusnya saya kerana berkaitan ni, saya nak tanya kepada panel yang ketiga pula berkaitan dengan pandangan beliau berkaitan dalam masalah kontemporari dalam etika sains. Okey, panel ketiga. Terima kasih saudara moderator atas soalan yang diajukan. Okey, pertama sekali saya ingin jelaskan bahawa sains dan teknologi memainkan peranan yang penting dalam kehidupan moden kita. Namun, di sebalik kemajuan pesat ini, wujud persoalan-persoalan mendalam berkaitan moral dan etika. Saya ingin mengupas beberapa isu dan kaitannya dengan perkembangan jati diri bangsa, agama dan negara dengan menyelitkan kepada tokoh falsafah yang berbeza. Okey, mari kita tengok. Isu yang pertama adalah penyalahgunaan teknologi dan maklumat dalam penyelidikan. Sains moden seringkali bergantung kepada penggunaan data dan teknologi canggih. Namun, ada kalanya teknologi ini disalahguna untuk kepentingan peribadi atau komersial oleh mencemarkan integriti saintifik. Seperti yang kita dapat lihat, Immanuel Kant merupakan seorang ahli falsafah Jerman yang arif berkaitan dengan saintifik ini. Sains berkaitan dengan etika dalam sains. Okey, dalam teorinya deontologi menekankan bahawa setiap tindakan harus berlandaskan kewajipan moral dan bukannya semata-mata untuk mencapai matlamat tertentu. Ini bermakna penyelidikan harus bertindak berdasarkan nilai kebenaran dan kejujuran yang menjadi asas kepada jati diri saintis dan penyelidikan yang beretika. Terima kasih panel ketiga. Berkaitan dengan isu yang berkaitan dengan etika sains ini tadi yang diberikan oleh panel ketiga, saya mendapati bahawa idea tersebut adalah sangat berdas kerana ini adalah berkaitan dengan secara tidak langsung berkaitan dengan pemikiran kita. Jadi kalau kita lihat kesinambungan antara ketiga-tiga isu dan tiga-tiga panel ni tadi, kalau kita lihat perkara ini adalah berkaitan dengan pemikiran kita. Jadi apa yang saya dapat daripada panel ketiga tadi adalah kalau kita tengok teori-teori yang dikenalkan oleh tokoh-tokoh seperti Immanuel Kant tadi, yang dimana dikenal dengan teori deontologi yang menyatakan bahawa tindakan itu harus berdasarkan kewajipan moral. Jadi dalam isu kontroversi yang berlaku ni kan, seperti yang kita tahu, setiap tindakan tu dia ada sebabnya dan ada pro dan kontranya, di mana
dalam perkembangan ilmu ni seperti yang kita tahu isu kontroversi ini berlaku dia adalah disebabkan ilmu di antara orang-orang ni dia adalah saling bercanda. Maksudnya di sini dalam ilmu yang mereka miliki ni dia ada pendapat dan ideologi sendiri. Jadi benda tu adalah sewajarnya berdasarkan kewajipan moral seperti yang dikatakan oleh panel tadi. Okey. Okay, untuk seterusnya kita akan mendengar pandangan daripada panel yang keempat. Itu berkaitan dengan beberapa kontroversi utama dalam sosial. Silakan. Okey, terima kasih moderator kerana beri saya kesempatan untuk mengupas isu ini. So, saya punya point adalah sosial di mana perkembangan isu falsafah telah mempengaruhi banyak kontroversi yang melibatkan isu sosial di mana falsafah sering sekali iaitu menjadi medan pendapatan yang mempengaruhi struktur dan perubahan dalam masyarakat. Dan berikut adalah merupakan kontroversi utama dalam perkembangan falsafah yang berkaitan dengan sosial. Yang pertama adalah kontroversi falsafah dan agama. Dan ini adalah salah satu kontroversi yang paling menonjol dalam perkembangan falsafah. Dan pertemuan antara falsafah dan agama mempengaruhi bagaimana masyarakat pada zaman dahulu melihat otoriti gereja dan kebebasan intelektual. Ini bertentangan antara sains dan agama dan juga mencerminkan isu-isu dalam struktur sosial. Ini juga bergantung pada agama sebagai sumber kebenaran dan moral. Dan konflik ini juga berlarutan hingga ke zaman moden dengan perdebatan berterusan mengenai sekularisme dan peranan agama dalam kehidupan masyarakat. Itu saja. Okey, terima kasih panel keempat. Okay, jadi apa yang saya dapat daripada panel keempat tadi adalah berkaitan dengan sosial. Ya, Jadi dalam sosial ni saya mendapati bahawa dalam sosial ni dia akan berkaitan dengan otoriti gereja dan juga sains dan agama. Ini saya mendapat bahawa pendapat panel-panel ni adalah berkaitan dengan sosial. Jadi dia adalah sangat berkaitan dengan sangat berkaitan dengan kehidupan kita pada masa ini. Jadi kalau kita lihat poin yang diutarakan oleh panel keempat tadi, di mana dari segi sosial kita mendapati bahawa yang pertama adalah dia adalah berkaitan dengan maafkan saya, dalam berkaitan dengan kehidupan kita, di mana kita tahu pada era moden ini isu dan juga struktur sosial sangat bergantung dan kepada agama kita, kerana jadi kita tahu status pada masa kini dia telah menampakkan perbezaan yang sangat tinggi, di mana golongan yang perbezaan, golongan yang berpangkat dan juga golongan bukanlah merendahkan golongan bawah, tapi dia ada beza. Ini adalah kerana seperti yang kita tahu kan, perbezaan ini wujud adalah kerana pendidikan. Okey, dalam isu pendidikan, dari segi saya ingin berdiri di sini bahawa dalam isu pendidikan ini, perkara ini sebenarnya ingin dikatakan boleh juga diutarakan sebagai pengaruh dari segi parti politik. Kenapa saya cakap macam itu? Untuk dalam poin-poin yang diutarakan pada panel tadi, seperti yang kita tahu ini adalah berkaitan dengan dia lebih kepada sosial. Jadi dalam parti politik ini, pemimpin politik dia mudah untuk dia mempengaruhi dasar-dasar pendidikan di negara kita ini. Jadi dikatakan kenapa? Kalau kita lihat setiap kali ada agenda-agenda politik, mereka akan mempromosikan agenda politik ini melalui dasar pendidikan. Kerana kita tahu kemandirian dan objektif sistem pendidikan kita berubah-ubah sejak dalam beberapa dekad. Kalau kita tengok pada awalnya mungkin dari segi pendidikan kita bermula dari dia ada beberapa gelombang yang telah dikenalkan oleh dalam pendidikan kita. Jadi kalau kita lihat di sini, perkara ini berkaitan dengan politik. Jadi sebagai contohnya, sebelum ini kita mungkin pada tahap yang pertama kita pada gelombang kedua. Jadi apabila pergolakan politik dan perubahan dari segi politik, kita masuk ke fasa yang seterusnya. Jadi di situ kita dapat lihat betapa besarnya agenda dan pengaruh politik ini dalam pendidikan di negara kita. Seterusnya di situlah tadi bahawa poin saya ingin menyatakan bahawa
perkara ini adalah berkaitan rapatlah dengan kita kan sebuah negara yang demokrasi. Jadi perkara itu sudah lari dan menjadi norma dalam kehidupan masyarakat kita bersama. Okey. Untuk panel yang kelima, saya ingin menanyakan berkaitan dengan hak universal yang bagaimanakah pandangan dan apa pendapat panel tentang kontroversi dalam hak universal yang kita tahu pada masa kini. Baiklah, terima kasih kepada tuan Moderator Majlis. Saya pertama kali saya bersetuju dengan hujah yang diberikan oleh ahli bina keempat. Namun begitu saya juga mempunyai hujah saya yang tersendiri, di mana ianya melibatkan isu kontroversi yang berlaku semasa perkembangan falsafah, iaitu dari aspek hak asasi manusia, di mana ia melibatkan hak universal dan ideologi sejagat, di mana penyokong hak universal berpendapat bahawa hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki oleh setiap individu tanpa pengecualian. Sebagai contoh, hak untuk hidup, hak kebebasan bersuara dan hak untuk mendapatkan pendidikan yang dianggap sebagai hak asas yang harus dilindungi. Dalam konteks ini, negara-negara digalakkan untuk mengiktiraf hak-hak ini dan memastikan penguatkuasaannya. Namun begitu, terdapat banyak cabaran yang timbul apabila hak ini diterapkan. Sebagai contoh, kita ambil di negara-negara seperti China, undang-undang yang mengekang kebebasan bersuara sering dibenarkan dengan alasan menjaga keamanan dan kestabilan sosial. Namun begitu, ia tidaklah menjadi suatu kelaziman, kerana pada hari ini setiap manusia berusaha untuk mencapai hak-hak yang mereka ingin capai dalam hidup mereka, seperti yang paling terlihat ketara adalah hak bersuara, di mana manusia sentiasa mencari keadilan untuk mencapai kepuasan diri mereka. Hal ini dikatakan demikian kerana adil bukanlah sesuatu yang diukur melalui kuantiti ataupun jumlah, tetapi adil adalah sesuatu yang ditetapkan atau diletakkan pada tempatnya yang tersendiri. Oleh itu, kalau kita dapat lihat pada budaya atau sosial masyarakat hari ini yang berlaku, sebagai contoh saya ambil dalam media sosial, ramai manusia yang menggunakan hak bersuara mereka untuk menyuarakan pendapat dan komen kepada individu lain. Namun itu dalam menggunakan hak kebebasan bersuara ini, terdapat juga yang menyalahgunakan hak kebebasan bersuara, di mana mereka menggunakan kata-kata kesat, kata-kata lucah yang dapat menggurus dan mengganggu keharmonian dan keamanan sejagat yang kita pelihara selama ini. Terima kasih panel kelima. Jadi saya bersetuju dengan pandangan panel kelima berkaitan dengan hak tadi. Jadi apa yang saya dapati daripada pandangan panel kelima, di mana kalau kita lihat di sini, kalau disebutkan berkaitan dengan hak, ini adalah contoh seperti mana yang sekarang ini. Kalau kita lihat hujah yang diutarakan tadi berkaitan dengan hak kebebasan suara, saya mendapati bahawa di sini kalau kita lihat dari hak kebebasan suara, ini adalah berkaitan dengan pendidikan. Apabila seseorang itu mendapat pendidikan di mana lebih peringkat tinggi dan mendapat pendidikan yang tinggi, jadi ilmu yang dia disampaikan itu adalah dia mempunyai ilmu yang harus disampaikan. Jadi hak bersuara itu semakin tinggi. Jadi mereka tak mengutarakan berbagai pendapat untuk kebebasan mereka sendiri, seperti yang diutarakan panel kelima tadi. Jadi kalau kita lihat di sini juga, dia adalah berkaitan dalam bidang pendidikan, di mana kalau kita lihat hak ni dalam pendidikan, kalau kontroversi dan isu-isu yang kita dapat di sini adalah kesamarataan untuk mendapatkan pendidikan pada masa kini. Jadi kalau kita lihat dalam pendidikan di negara kita, di mana kerajaan telah memperkenalkan kerajaan telah memperkenalkan undang-undang di mana telah menetapkan di mana ibu bapa pada masa kini dia akan didenda. Dia akan didenda disebabkan sekiranya sengaja tidak mengantarkan anak mereka ke sekolah. Jadi untuk hak di negara kita ini adalah satu pendekatan yang sangat baik, kerana di
di sini kerajaan kita dia hendak menerapkan pembelajaran itu sebagai keutamaan kerana dari asas pembelajaran dan pendidikan itu kita dapat membangunkan generasi yang berpendidikan. Okay, boleh kita kembali kepada panel pertama. Okay. Okay, untuk panel pertama, di sini saya juga ingin tanyakan beberapa lagi soalan, di mana adalah berkaitan dengan isu utama masih lagi dalam berkaitan dengan media. Okey, sejauh manakah salah satu isu yang dibahaskan berkaitan dengan media tadi? Okay, seperti yang kita tahu, media ni merupakan satu perkara yang agak bahaya sebab media ni merupakan satu platform di mana semua individu boleh berkongsi maklumat tanpa mengenal pasti sama ada maklumat tersebut sahih ataupun tidak. Maksudnya setiap individu tu tidak bertanggungjawab terhadap diri dia sebab dia tidak mengetahui sama ada maklumat itu benar ataupun sahih sebab dia hanya menghantar sahaja. Jadi dalam konteks ini saya boleh katakan bahawa pada masa akan datang masyarakat kita akan mengalami satu masalah di mana individu ataupun masyarakat kita ni sukar mencari maklumat-maklumat yang betul. Jadi mereka itu juga menjadikan satu masalah ataupun kontroversi terhadap petikan ataupun petikan-petikan daripada falsafah-falsafah. Maksudnya setiap individu ataupun seorang individu boleh melontarkan perkataan dan memetik sebarangan nama-nama falsafah, walaupun falsafah tersebut tidak memberitahu perkataan ayat tersebut, tetapi individu itu tidak mempunyai tanggungjawab. Jadi dia hanya melontarkan satu perkataan yang tidak sahih dan diterima oleh masyarakat tanpa mengkaji terlebih dahulu. Terima kasih panel yang pertama. Kalau isu yang diutarakan panel yang pertama tadi, dia juga saya ingin di sini bahawa dia adalah berkaitan dengan, ada juga yang mengatakan tentang politik tadi. Ya. Okay, di sini kalau kita lihat, dari segi lontaran dan di media sosial berkaitan dengan isu-isu dan juga falsafah tentang ilmu. Perkara ini dia adalah mungkin dia dipengaruhi oleh pengaruh politik di mana di sekolah. Kalau kita lihat kepada aspek kurikulum dalam pendidikan, okay, keputusan tentang perkara yang diajari dia adalah berkaitan dengan ideologi politik. Sebagai contoh dari aspek sejarah, agama dan nilai budi. Jadi pada awalnya mungkin sejarah ini dia adalah berkaitan dengan ideologi falsafah pendidikan yang menyatakan tentang, kalau kita lihat dari segi politik lah, menyatakan tentang parti politik yang membangunkan sekolah, yang membangunkan dalam bidang pendidikan. Jadi sekiranya berlaku kontroversi dalam politik ini, maka secara tidak langsung kurikulum dan isu ideologi ini dia akan berubah. Maka dalam sejarah tu dia mungkin sejarah tu dia boleh diputar belitkan, tetapi dalam konteks yang sama menyampaikan dalam bidang pendidikan. Cuma ideologi dia adalah berbeza. Jadi kita berikan peluang untuk panel kedua kita, di mana saya ingin tanyakan tentang kontroversi dalam kepentingan masa depan versus kepentingan masa sekarang. Silakan panel yang kedua. Thank you moderator. Isu ni tadi ialah kepentingan masa depan versus lawan kepentingan masa sekarang kan. Dalam falsafah alam sekitar terdapat yang membincangkan bagaimana kita harus mengutamakan masa depan berbanding masa sekarang. Tetapi falsafah intergenerasi menegaskan bahawa kita perlu mempunyai tanggungjawab untuk menjaga alam sekitar bagi generasi akan datang. Tapi namun sesetengah pihak berpendapat bahawa memenuhi keperluan dan
kesejahteraan generasi sekarang sepatutnya menjadi keutamaan lah, terutamanya bagi negara membangun yang masih berdepan dengan masalah kemiskinan. Di sini kita dapat tahu bahawa percanggahan pendapat, ada yang mengatakan penting untuk menjaga anak kita pada masa depan, untuk generasi masa depan, tapi ada juga yang berpendapat bahawa untuk masa sekarang, untuk generasi sekarang. Jadi dia macam dia ada kelebihan dan kekurangannya lah. Kalau untuk masa kita, untuk menjaga masa depan, mungkin kita buat dalam saya punya point yang first tadi, yang pertama tadi, iaitu kelestarian. Kelestarian kan dia macam sepanjang tu kan maksud dia. Jadi kita boleh terapkanlah konsep lestari alam sekitar di situ. Tapi untuk dia akan ada timbulnya isu untuk beberapa negara yang mengalami kemiskinan, di mana mereka perlu juga untuk mengaut hasil alam tersebut untuk menampung mereka punya perbelanjaan tersebut. Jadi di sini kita boleh simpulkan bahawa pengurusan alam sekitar tu pentinglah, di mana kita perlu memilih untuk masa depan atau masa sekarang. Tapi sebenarnya kita perlu seimbangkan kedua-dua tersebutlah. Ya. Silakan. Terima kasih. Itu satu pandangan yang sangat bernas berkaitan dengan kepentingan masa sekarang dan juga masa depan. Tanpa masa kita terus kepada panel yang ketiga, iaitu berkaitan dengan isu privasi dan juga hak individu. Dalam bentuk kontribusi berkaitan dengan perkembangan ekonomi masa depan, kita berikan ruang kepada panel. Okey, terima kasih Tuan Moderator atas kesempatan ini untuk saya terangkan berkaitan dengan isu privasi dan hak individu dalam etika dan sains. Okey, berdasarkan yang kita tahu, sains perubatan terutamanya dalam bidang bioteknologi menuntut perhatian khusus sebagai privasi dan hak individu. Sebagai contoh, dalam kajian genetik, data pribadi yang sensitif perlu dijaga dengan ketat. Dalam konteks agama, Islam sebagai agama yang mementingkan maruah manusia sangat menekankan hak perlindungan individu. Okey, perkara ini dapat kita buktikan melalui tokoh yang terkenal, seorang tokoh falsafah Islam iaitu Al-Ghazali. Beliau merupakan seorang ilmuwan dan falsafah Islam yang masyhur, pernah menyatakan bahawa setiap manusia mempunyai hak-hak yang perlu dihormati dan sebarang tindakan yang melanggar maruah dan hak pribadi dianggap berdosa. Berdasarkan pandangan beliau, saya setuju dalam menyatakan bahawa hak-hak setiap individu di dunia ini haruslah dijaga, kerana itu merupakan salah satu daripada maruah mereka. Pandangan beliau boleh dikaitkan dengan konteks sains hari ini, di mana penyelidikan tidak boleh mengabaikan prinsip asas keadilan dan tanggungjawab moral. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih kepada Tuan berkaitan dengan hak dan isu hak asasi manusia tadi. Jadi pandangan beliau berkaitan dengan perkara tersebut sangat mendukung tentang kehidupan kita pada masa kini berkaitan dengan sosial dan juga memiliki kesinambungan antara media dan pelestarian alam di antara panel utama dan kedua. Jadi kalau kita berikan peluang juga kepada panel yang keempat untuk mengulaskan juga berkaitan dengan bagaimana pula pandangan panel keempat. Okey, pandangan ringkas. Okey, terima kasih Moderator. Pandangan saya secara ringkas mengenai isu-isu perkembangan falsafah ini juga ada kaitan juga dengan tentang kontroversi mengenai teknologi dan kemanusiaan, di mana dalam era moden ini falsafah juga memainkan peranan yang sangat aktif mengenai perkembangan teknologi dan impaknya terhadap manusia. Saya beri contoh ahli falsafah yang ada menekankan mengenai topik ini, di mana Martin mempersoalkan peranan teknologi dalam membentuk kehidupan manusia dan apakah ianya mengancam nilai-nilai kemanusiaan. Dan sebagai contoh, Heidegger bimbang bahawa teknologi, maafkan saya, Heidegger ini merupakan seorang ahli falsafah dan dia menekankan bahawa teknologi yang semakin maju akan menjadikan manusia lebih terpencil daripada alam semula jadi dan nilai-nilai tradisional.
seperti perkembangan teknologi, kecerdasan buatan AI. Seperti yang kita tahu, penggunaan AI ini amat berkembang begitu pesat dalam kalangan masyarakat pada masa kini. Dan selain AI, kita juga menggunakan penggunaan data besar yaitu big data dan automasi menimbulkan persoalan moral dan sosial. Isu-isu seperti privacy, etika penggunaan AI dan penggantian tenaga kerja oleh teknologi merupakan isu yang sangat hangat pada masa kini, di mana banyak pekerjaan yang telah digantikan oleh teknologi seperti foodpanda, penghantaran makanan. Kita banyak menggunakan aplikasi iaitu teknologi untuk kita menempah makanan atau menempah pakaian. Kita juga boleh menggunakan teknologi untuk menempah benda-benda tersebut. So, kesimpulannya, kontroversi dalam perkembangan falsafah telah mengihamkan perubahan besar dalam masyarakat, perubahan yang sangat ketara dan perubahan yang sangat besar, yang di mana seringkali membuka ruang kepada pendapatan yang membawa kepada kemajuan dan transformasi sosial. Terima kasih untuk pendapat berkaitan dengan penggunaan teknologi tadi. Saya lanjutkan kepada Pak Dimas sebelum kita mengakhiri forum kita hari ini. Silakan dengan kelima. Terima kasih Tuan Moderator. Ucap saya yang kedua iaitu saling berkait rapat dengan apa yang disampaikan oleh panel yang ketiga, iaitu di mana mengenai hak asasi manusia melibatkan keterangkuman budaya dan menghormati konteks tempatan. Seperti yang kita ketahui, negara kita Malaysia terdiri daripada berbagai kaum dan berbilang bangsa, yang di mana setiap kaum mempunyai kepercayaan dan adat masing-masing. Namun begitu, negara kita Malaysia merupakan negara yang mempunyai merupakan agama Islam adalah sebagai agama rasmi, iaitu agama persekutuan. Namun begitu, di Malaysia bangsa-bangsa dan kaum-kaum lain yang bukan beragama Islam bebas mengamal atau menganut kepercayaan masing-masing. Oleh itu, sekiranya ini sangatlah jelas apabila panel ketiga mengatakan manusia mempunyai hak masing-masing untuk mengamalkan kepercayaan agama masing-masing, di mana kalau kita ambil contoh yang terbaik adalah di negeri Kelantan, meskipun majoriti rakyat terdiri pada beragama Islam, namun begitu kaum atau masyarakat budaya lain yang menganut agama bukan Islam seperti Hindu, Buddha ataupun Kristian, mereka mempunyai tempat yang disediakan untuk menjalankan sesi amal ibadat mereka tanpa menjejaskan atau mengganggu-gugat kepentingan mereka, meskipun di negeri Kelantan majoriti masyarakatnya adalah terdiri pada agama Islam. Terima kasih kepada Pak. Jadi untuk mengulaskan forum kita, untuk mengakhiri forum kita, jadi saya ingin mengulaskan di sini bahwa kalau kita lihat daripada 5 panel ini, saya mendapati bahwa kontrol-kontrol besi yang berlaku dalam perkembangan ilmu falsafah ini dia adalah selalu berkaitan dengan seperti yang mana kita tahu, berkaitan dengan aspek politik, ekonomi dan juga sosial serta berkaitan dengan alam sekitar. Jadi perkara-perkara ini dia mempunyai kesinambungan tersendiri. Jadi setiap pendapat yang dihujahkan, setiap pendapat yang diutarakan tadi dia membawa kepada berbagai konteks dan berbagai perspektif di mana cadangan dan juga isu-isu yang diutarakan tadi dia adalah mempunyai penekanan tersendiri tentang aspek-aspek tersebut. Jadi di sinilah bahwa kita tahu bahwa kontroversi yang berlaku ini adalah berkaitan dalam bidang pendidikan, di mana ilmu falsafah yang berkembang, yang semakin berkembang ini dia menimbulkan isu dalam berbagai aspek seperti politik, ekonomi dan juga sosial. Kerana seperti mana kita tahu, semakin tinggi bidang pendidikan yang kita capai, semakin banyak ilmu kita tahu. Jadi semakin banyak isu yang ini diutarakan sebab individu mempunyai pandangan masing-masing dalam perkara tersebut. Jadi itu sajalah yang saya dapat ulaskan secara ringkas berkaitan dengan isu yang kita bukakan pada hari ini, itu berkaitan dengan kontroversi yang muncul semasa perkembangan ilmu falsafah. Jadi terima kasih kepada moderator semua kerana sudi menghadiri forum
pada panel-panel kerana sudi mengambil kepada pendapat. Terima kasih John moderator. Jumpa lagi. Jumpa lagi. Jumpa lagi. Jumpa lagi. Terima kasih.